صلوا على النور أحمد نور الماء. Maka ada orang kadang-kadang Al-Quran hanya dibuka pada bulan Ramadan sahaja. Maka bacaan kita perlu kita perbanyakkan. Di samping kita membaca Al-Quran, dari segi tertil kita ni, kita juga kena faham makna Al-Quran. Kerana tujuan Al-Quran diturunkan untuk kita faham maknanya. Apakah suruhan-suruhan Allah dalamnya? Apakah maksud-maksud yang dituliskan dalam Al-Quran tersebut? Perlu kita faham maknanya. Itu dipanggil tadabbur. Afala tadabbaruna Al-Quran. Kata Allah, tidakkah mereka mahu mentadabburkan Al-Quran? Kerana dalam Al-Quran ini ada segala jawapan bagi masalah kita. Berkata Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, karramallahu wajhah, kalaulah hilang pelana tak atas unta tu. Kalaulah hilang pelana unta aku sekalipun, la wajadtuhu fil Quran. Aku akan jumpa dalam Al-Quran. Hilang benda-benda kunci kereta, handset ke, benda hilang duit ke, kata Imam Sayyidina Ali, aku akan jumpa dalam Al-Quran. Maksudnya apa? Petunjuknya ada dalam Al-Quran. Segala masalah kita ada dalam Al-Quran jawapan. Sayyidina Uthman radhiyallahu ta'ala mengatakan, "Lau taharat qulubuna ma syabi'at min kalamillah." Kalaulah hati kita ini suci, sudah pasti kita tak akan pernah kenyang dengan membaca Al-Quran. Kita kalau baca Al-Quran, sejam boleh tahan tak? Sejam pun tu, kita kata, panas punggung kata. Tak, baca Quran sejam. 2 jam? 3 jam? Wali dah 3 jam tu. Sayyidina Uthman mengkhatamkan Al-Quran dalam 2 rakaat semayang beliau. Mengkhatamkan Al-Quran dalam 2 rakaat. 1 rakaat 15 juzuk, 1 rakaat 15 juzuk. Sayyidina Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris, pada bulan Ramadan sahaja mengkhatamkan Al-Quran 60 kali. 30 kali siang, 30 kali malam. 60 kali. Bulan puasa saja ni, tak cakap bulan lain. Bulan puasa fokus dalam ibadah, 60 khataman pada bulan puasa. Yang paling banyak khatamkan Al-Quran dikatakan Sayyidina Abdul Rahman Sagaf, 8 kali sehari, 4 kali siang, 4 kali malam. Macam mana mereka boleh mengkhatamkan Al-Quran? Kerana apa? Quran dah menjadi cair dalam mulut mereka. Dan mereka baca Al-Quran macam kita bercakap. Kita bercakap kalau kita tulis tu, apa juzuk Quran lah tu. Tapi kita gunakan untuk bercakap benda lain. Kalau kita gunakan untuk baca Al-Quran, mungkin dah khatam 2-3 kali dah. Lagi kalau awak suka jenis banyak cakap. Kalau kita tukarkan kepada lafaz Al-Quran, banyaklah juzuk yang kita baca. Tapi kita lebih sibukkan dengan percakapan yang tak bermanfaat, percakapan yang tak memberi faedah kepada kita. Maka perlu kita fokuskan diri kita untuk ada, kita kata apa, bacaan Al-Quran harian. Paling-paling kurang, ulama meletakkan paling-paling kurang baca 1 muka 1 hari. 1 muka setiap hari. 1 muka pun, kalau boleh 1 muka. Kalau tak boleh juga, bacalah apa-apa surah yang kita baca pun. 3 kul ke, Al-Mulk ke sebelum tidur, Al-Waqi'ah ke pada waktu petang atau pada waktu malam. Ada bacaan Al-Quran harian. Dan antara surah yang dikatakan oleh para ulama perlu kita baca setiap hari, surah Yasin. Surah Yasin ini kata Imam Haddad, siapa yang membaca setiap hari, maka semua hajatnya akan dikabulkan. Hajat dunia dan hajat akhirat akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan segala apa yang ditakuti akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dunia dan akhirat. Benda yang ditakut ditakut dunia pun Allah jauhkan, benda yang ditakut daripada akhirat pun Allah jauhkan. Berkat dengan baca surah Yasin setiap hari. Maka surah Yasin ini kata Nabi SAW adalah qalbul Quran. Hati bagi Al-Quran. Manusia ada hati kan? Kata Nabi SAW, "Ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh." Dalam tubuh badan kita ini ada segumpal daging. Yang mana kalau baik daging tersebut, baiklah seluruh perbuatan dia, seluruh jasad dia. Kalau buruk, buruklah. Apa dia? Ala wahyal qalb. Itu adalah hati kita. Hati kita ni kalau kita baik, semua perbuatan kita, percakapan kita, ibadah kita, perangai semua jadi baik kan? Kalau hati baik. Kalau hati buruk, maka semua akan jadi buruk. Walaupun pada gambaran ni baik. Gambar macam baik, soleh. Tapi rupa-rupanya buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Berasal daripada hati. Malam ni kalau kita mari dengan niat yang tak betul, duduk kita tak dapat manfaat. Tapi kalau kita mari dengan hati yang betul, dengan hati yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, nak cari ilmu, nak cari Allah, nak cari Al-Quran, nak cari Rasulullah, maka duduk kita sekarang akan dikira oleh malaikat sebagai ibadah. Maka bila mana molek hati itu, moleklah seluruhnya dah. Maka Al-Quran pun ada hati dia. Kata Nabi SAW, "Inna likulli syai'in qalban, wa qalbul Quran Yasin." Sesungguhnya bagi setiap perkara ada hatinya, ada pati dia. Kalau baik ni, baiklah semuanya. Apa dia? Wa qalbul Quran Yasin. Dan hati bagi Al-Quran ataupun jantung bagi Al-Quran adalah surah Yasin.
Surah Yasin ini surah yang hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Banyak sangat faedah dia, banyak sangat fadilat dia pada membaca surah Yasin. Kata Nabi SAW, "Wa man qara'a Yasin, kataballahu lahu bi qira'atiha qira'at al-Quran 10 marat." Ajib, barang siapa yang membaca sekali surah Yasin, maka malaikat ataupun Allah akan tuliskan baginya seolah-olah membaca 10 kali khataman Al-Quran. Sekali Yasin seolah-olah baca 10 kali khataman. Di Tarim sana setiap hari pasti akan baca Yasin paling kurang sekali. Biasanya mereka akan baca bila? Selepas subuh. Siapa yang amalkan khulasah, nah, lepas kita baca Widul Latif, kita baca Allahumma Alim Sultan Widul Latif semua tu selesai, terus dengan Yasin. Lepas Yasin baru sambung zikir lain. Yasin mesti akan dibaca setiap hari selepas subuh. Baca surah Yasin supaya apa? Tercapai segala hajat kita dunia dan juga akhirat. Dan terjauh daripada kita segala apa yang kita takut dunia dan juga akhirat. Itu antara fadilat surah Yasin. Di sini sebutkan lagi hadis berkenaan dengan surah Yasin. Kata Nabi, sabda Nabi SAW, "Man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lahu." Barang siapa yang membaca Yasin pada waktu malam, maka besok dia bangun pagi tak ada dosa. Dihapuskan semua dosanya. Baca waktu malam, bangun pagi esok tak ada dosa. Wa man qara'a Hamim Ad-Dukhan, ya, baca surah Ad-Dukhan. "Wa man qara'a Hamim allati yudhkar fiha Ad-Dukhan asbaha maghfuran lahu." Sama juga, siapa yang baca surah Ad-Dukhan pada waktu malam, dia akan bangun pagi diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sabda lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, "Man qara'a Yasin fi lailatin ibtigha'a wajhillah azza wa jalla ghufira lahu." Barang siapa yang membaca Yasin pada waktu malam untuk dia mencari wajah Allah, yang membaca Yasin kerana Allah Subhanahu wa taala, akan diampunkan segala dosanya. Dan hadis yang sangat makruf daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, "Iqra'uha," yakni Yasin. Bacalah surah Yasin itu ala mautakum, ke atas mayat-mayat kamu. Ini kita baca Yasin lepas orang mati ni. Hadis ini ada dua pendapat. Pendapat pertama kata baca Yasin kepada jenazah. Ini pendapat yang kita ambil zahir hadis, bacalah Yasin kepada mayat-mayat, mautakum, orang yang dah mati di kalangan kamu. Tapi ada setengah golongan ni, mereka kata jangan baca Yasin lepas orang mati. Maksud di sini hadis ni baca Yasin ketika dinazak. Betul, ini ada pendapat yang kedua, mengatakan iqra'uha ala mautakum, bacalah Yasin kepada mautakum. Maksudnya apa? Orang yang sedang nazak, nak mati, bukan mati lagi, belum mati lagi. Tapi ini takwil. Ini ditakwil. Maksud zahir hadis apa? Yang dah mati. Nabi sebut yang dah mati. Sebab mereka mengata tak sampai pahala bacaan kepada yang mati. Nabi kata iqra'uha ala mautakum, bacalah kepada orang yang mati di kalangan kamu. Itu yang zahir ayat hadisnya. Kenapa nak perlu takwil lagi? Sedangkan dah faham zahirnya. Tempat perlu takwil tak takwil, tempat tak boleh takwil dia bagi takwil. Ini masalah setengah orang, bila mana mereka cuba untuk ikut kepala mereka. Fahaman hadis, faham Al-Quran ikut kepala, bukan ikut kata para ulama. Betul kita kata ada pendapat yang kedua mengatakan iqra'uha ala man qaruba mautuhu, bacalah Yasin kepada orang yang dah dekat dengan mati. Tapi tak menghalang siapa yang baca kepada orang yang dah mati. Sebab zahir hadis kepada yang mati. Untuk apa baca kepada yang mati? Untuk disampaikan pahala kepada mereka. Bacaan surah itu supaya pahala itu sampai kepada mereka. Walaupun ada khilaf dalam masalah ini, tetapi kita berpendapat bahawasanya sampai pahala kepada yang mati. Dalil yang paling kuat sekali apa? Kita baca Assalamualaikum ahli diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Lalu depan kubur kita baca apa? Assalamualaikum ya ahli kubur, salam sejahtera ke atas kamu wahai ahli kubur. Salam tu apa? Sejahtera, bukankah doa? Bukankah menghantarkan manfaat kepada mereka dengan izin Allah? Manfaat. Boleh kita memberi manfaat kepada mereka dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau dah salam pun boleh kita beri. Al-Fatihah boleh beri. Yasin boleh beri, pahalanya kepada mereka. Mengikut jumhur atau mengikut kita kata jumhur para ulama.